Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita dalam pendidikan Islam tahun 6 bidang ibadah, iaitu tajuknya adalah ibadah puasa pada bulan Ramadan. Baiklah murid-murid, objektif kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran nanti, murid akan dapat menyatakan maksud puasa, menerangkan dalil nakli tentang kewajipan puasa, menjelaskan syarat sah dan syarat wajib puasa, menghuraikan rukun dan sunat puasa, menganalisis perkara yang membatalkan puasa, membincangkan dan menghayati hikmah berpuasa. Tahukah murid-murid, berpuasa dapat merehatkan sistem pencernaan? Macam mana tu ya? Okey, mari kita lihat. Baiklah, pencernaan ialah proses menghancurkan makanan menjadi kecil supaya zat-zatnya mudah diserap ke dalam sistem peredaran darah. Sistem pencernaan manusia terdiri daripada mulut, esofagus, perut, usus kecil dan usus besar. Okey, baiklah murid-murid, mari kita lihat yang seterusnya. Terdapat organ lain yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia, iaitu hati. Hati bertugas untuk menghancurkan racun di dalam darah, menghasilkan protein hingga membantu proses pencernaan. Pankreas pula adalah sebahagian daripada sistem penghadaman mengeluarkan insulin untuk memelihara keseimbangan gula di dalam darah. Manakala hempedu akan membantu dalam pencernaan dan penyerapan lemak. Antara fungsi organ pencernaan adalah untuk menerima dan mencernakan makanan, menyerap zat ke dalam aliran darah serta membuang bahan yang tidak dapat dicernakan. Jika kita lihat, aliran ini adalah apabila kita makan makanan, mulut akan menghancurkan makanan dengan bantuan gigi dan enzim yang terdapat dalam air liur. Manakala esofagus akan menghantar makanan ke perut. Perut pula akan mencernakan makanan. Usus kecil akan mencernakan dan menyerap zat-zat makanan ke dalam sistem peredaran darah. Manakala usus besar akan menyerap semula air yang berlebihan dan membentuk najis. Dubur akan mengeluarkan najis. Itu adalah secara ringkas macam mana sistem pencernaan manusia berfungsi. Siapakah yang menciptakan sistem pencernaan manusia? Ya murid-murid, tentulah Allah. Allah sangat berkuasa kerana Allah boleh mengaturkan sistem pencernaan manusia tanpa bantuan, tanpa suis, tanpa sebarang alat lain. Hebat kan Allah? Apa kaitannya dengan puasa? Apa kaitan sistem pencernaan dengan puasa? Apabila kita berpuasa, bebanan makanan akan berkurang dalam badan. Maka, proses penyahtoksidaan yang berlaku akan melapangkan sumbatan di dinding saluran makanan dan pernafasan serta membekalkan oksigen yang cukup kepada sel-sel dalam badan. Masya Allah, hebat kan? Sekarang, mari kita lihat apakah pengertian puasa. Puasa dari sudut bahasa bermaksud menahan. Pengertian puasa adalah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari beserta niat dan syarat tertentu. Apakah hukum berpuasa? Hukum puasa adalah wajib ke atas orang yang cukup syarat-syaratnya. Mari kita lihat apakah syarat-syarat berpuasa.
Syarat puasa kita bahagikan kepada dua, iaitu syarat wajib puasa dan syarat sah berpuasa. Apakah yang dikatakan dengan syarat wajib berpuasa? Syarat wajib berpuasa kita kategorikan kepada 4. Yang pertama adalah Islam. Orang yang beragama Islam wajib berpuasa, manakala orang kafir tidak diwajibkan berpuasa. Kedua, baligh. Apa maksud baligh? Baligh adalah dah sampai umur. Sudah mencapai umur dewasa. Puasa tidak diwajibkan ke atas kanak-kanak yang belum sampai umur baligh. Namun begitu, kanak-kanak sangat digalakkan untuk berpuasa sejak umur 7 tahun lagi bagi membolehkan mereka berlatih. Nanti dah sampai umur, mereka kena puasa. Baligh biasanya bagi kanak-kanak lelaki, bila berlaku baligh ni bila mana bila lelaki ini dia bermimpi sehingga mengeluarkan air mani. Ada setengah mengatakan dalam umur 11 hingga 15 tahun. Manakala baligh bagi perempuan adalah pada kali pertama dia didatangi haid. Dia berlaku antara umur 12 hingga 15 tahun. Tetapi umur itu bergantung juga kepada manusia. Kepada manusia itu sendiri. Dia tidaklah umur baligh tu tidaklah tepat. Dia bergantung kepada kita punya badan jugalah. Yang ketiga adalah berakal. Orang yang berakal, dia Islam, dia dah baligh dan dia berakal, dia wajib berpuasa. Kenapa? Orang yang gila tak wajib puasa. Orang gila tak wajib puasa. Tapi jika kamu berakal, kamu orang Islam, kamu sudah baligh, kamu wajib untuk berpuasa. Yang keempat adalah, tengok gambar ni. Gambar orang yang kuat, iaitu mampu berpuasa ataupun berkemampuan. Apa yang dikatakan berkemampuan? Maksudnya dia tidak tergolong dalam golongan orang yang sakit tenat. Sakit yang mana apabila dia berpuasa, dia akan memudaratkan dia. Tu maksud sakit. Kalau sakit sikit-sikit, sakit kaki, konon-konon sakit kaki saja, sikit je, luka sikit je, calar sikit je, itu kategori mampu berpuasa. Ia adalah kategori yang tak mampu berpuasa ni adalah sakit yang mana bila mana dia berpuasa, sakit dia tu akan lebih mudarat. Yang kedua, orang yang bermusafir. Orang yang berjalan, contohnya dia pergi London. So dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Seterusnya, orang tua yang terlalu uzur. Ataupun sebagainya. Tapi jika kamu mampu berpuasa, wajib ke atas kamu untuk berpuasa. Seterusnya mari kita lihat syarat sah berpuasa. Syarat sah berpuasa terbahagi kepada 4 juga. Yang pertama, kamu mestilah Islam. Syarat sah puasa yang pertama adalah mestilah beragama Islam. Kekal Islam sepanjang hari. Jika kamu kafir ataupun murtad, tidak sah puasa kamu. Maksudnya orang kafir walaupun dia puasa, tak sah puasa dia. Tidak dikira. Sama juga dengan orang yang murtad. Apa orang murtad? Orang murtad ni orang yang keluar daripada agama Islam. Dia agama Islam asalnya. Dia keluar daripada agama Islam. Jadi, dia tak sah pun puasa dia. Yang kedua adalah mumayyiz dan berakal. Mumayyiz ni apa? Mumayyiz ni kanak-kanak yang tahu membezakan baik dan buruk. Yang boleh membezakan antara baik dan buruk. Tapi bila dia puasa, sah tak puasa dia? Sah puasa dia. Dan berakal. Berakal macam tadilah kita sebut. Berakal ni maksudnya apa? Berakal ni maksudnya cerdik lah. Boleh beza yang mana baik, yang mana buruk, yang mana elok, yang mana tak. Orang gila batal puasanya walaupun dia gila sementara je. Ataupun dia mabuk. Dia mabuk dan pengsan. Jadi tak sah puasa dia. Walaupun dia mabuk sepanjang hari, tak sah puasa dia. Seterusnya yang ketiga, suci dari haid, nifas dan wiladah. Kalau orang ini berlaku hanya kepada orang perempuan saja.
Okey, contohnya perempuan yang didatangi haid. Orang yang didatangi haid, puasanya tidak sah. Dia diharamkan berpuasa. Tak payah puasa lah. Okey, sebab dia syarat sah berpuasa antaranya adalah suci daripada haid, nifas dan wiladah. Seterusnya yang keempat adalah berpuasa pada waktunya. Kenapa kata berpuasa pada waktunya? Kerana terdapat hari-hari yang diharamkan berpuasa. Contohnya, pada hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha, kita diharamkan untuk berpuasa. Pada hari tasyrik iaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Okey, kalau kita puasa di bulan Ramadan, itu sah puasa. Okey, itu antara syarat sah berpuasa lah, syarat sah untuk puasa. Seterusnya, mari kita lihat dalil naqli. Dalil naqli berpuasa. Okey, sebelum kita pergi kepada dalil naqli berpuasa tu, kita tengok dulu macam mana sebenarnya pensyariatannya. Okey, macam mana boleh turunnya? Bila turunnya firman Allah tentang berpuasa ini? Okey, puasa pada bulan Ramadan mula diamalkan ketika tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah. Tanggal 10 Syaban, Allah telah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini. Mari kita baca sama-sama ya murid-murid dalil naqli ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sekali lagi. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nampak tak kat sini murid-murid bahawa Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan. Bila mana Allah kata wajib, maka perlu buat, wajib buat. Kalau tak buat, berdosa. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Okey, baiklah murid-murid, mari kita lihat apakah rukun puasa. Rukun puasa terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah niat. Niat puasa perlu dilakukan pada malam hari hingga sebelum terbit fajar. Jangan lupa untuk niat. Jangan lupa nak niat puasa, jangan lupa. Okey, macam mana niat puasa? Mari kita baca sama-sama niat puasa bulan Ramadan. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Bermaksud, sahaja aku berpuasa esok hari fardu ke atasku dalam bulan Ramadan bagi tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey, ya murid-murid, jangan lupa untuk niat puasa. Yang kedua, rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa. Menahan diri dari melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa. Okey, jika murid lihat dekat sebelah ni, Ustazah ada senaraikan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Yang pertama adalah murtad.
Apa itu murtad? Murtad ini maksudnya adalah asalnya seseorang itu beragama Islam tetapi dia keluar daripada agama Islam. Dia masuk agama lain. Jadi dia tu dikira murtad. Okey. Jadi dia batal puasa dia. Kalau dia tengah berpuasa, maka batal puasa dia. Okey, seterusnya yang kedua adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Walaupun setitik air. Kalau buat dengan sengaja, maka terbatallah puasa kita. Contohnya, balik sekolah, tengah hari panas, penat. Buka peti nampak air oren, sedapnya air oren. Boleh tak minum sikit je, sikit je. Yang sikit je tu pun dah batal puasa sebab sengaja minum. Okey, maka kalau minum sikit je, masuk dalam tekak, telan je sikit je. Tapi tetap batal puasa. Okey, seterusnya yang ketiga, haid, nifas dan wiladah. Okey, ini untuk perempuan. Kalau tiba-tiba dia dah puasa sehari, kemudian pukul 3 petang, tiba-tiba dia didatangi haid, maka batal puasa dia. So dia kena gantikan puasa itu. Nanti habis bulan Ramadan, dia kena gantikan sebab hari itu sudah tidak dikira berpuasa. Jadi kena ganti. Apa itu nifas? Nifas ni darah ibu, kalau ibu bersalin, ibu dah melahirkan anak, darah selepas melahirkan anak tu, itu kita panggil dia nifas. Wiladah pula adalah darah ibu bersalin, darah semasa ibu bersalin tu kita panggil wiladah. Okey. Dan perkara ini, haid, nifas dan wiladah semua akan membatalkan puasa. Yang seterusnya adalah muntah dengan sengaja. Kalau kita muntah, kita sengaja je letak jari kita ni dalam tekak kita ni, dekat tekak kita ni. Okey, kita saja je ambil jari kita main dekat bahagian tekak kita ni kan. Sampai kita rasa mual. Dan kita sengaja nak bagi muntah. Dan kira muntah dengan sengaja, maka batal puasa kita. Okey. Seterusnya, memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka. Memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka. Contohnya apa? Contohnya, awak titik ubat dalam telinga. Titik ubat dalam hidung ke kan, sampai ke dalam ni. Jadi dia terbatal puasa. Ada orang tanya Ustazah, kalau kita korek hidung tu batal ke tak? Ada pendapat mengatakan bahawa perbuatan mengorek hidung itu tidak membatalkan puasa, tetapi jangan berlebihan. Sekadar untuk bersihkan dekat bahagian luaran sahaja. Jangan sampai masuk ke dalam yang ke bahagian atas hidung ni sampai syok kan. Korek hidung sampai syok tu boleh menyebabkan pembatalan puasa. Jadi berhati-hati sebab dalam bila kita ambil wuduk kan, kita sunat untuk istinsyak. Istinsyak ni maksudnya kita masukkan air dalam hidung kan. Tapi bukan maksud kita masukkan air lepas tu kita sedut sampai ke dalam kan. Kita masukkan air sikit, kita keluarkan untuk bersihkan kotoran. Itu sunat bila kita ambil wuduk. Tapi jangan berlebihan. Okey. Jangan sampai melampau sebab benda tu boleh menyampaikan ke dalam. Jadi takut terbatal puasa. Jadi sekadarnya je lah ya. Okey. Seterusnya, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Sebab itulah kita ni kan bila dalam bulan puasa, kita kena mengelakkan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Kita kena jaga mata kita daripada tengok benda-benda yang mengarut, dengar benda-benda mengarut. Okey. Seterusnya adalah gila, mabuk atau pengsan sepanjang hari. Orang gila puasa, batal puasa dia. Okey. Kalau dia mabuk ataupun dia pengsan, tiba-tiba dia pengsan sepanjang hari, maka dia dikira tidak berpuasa walaupun dia tak makan ya. Okey, seterusnya melakukan jimat di siang hari. Itu adalah untuk suami dan isteri lah, untuk ibu ayah awak lah, tak boleh ya. Okey, seterusnya mari kita lihat apakah sunat puasa. Dalam bila kita puasa ni sebenarnya Allah gandakan pahala banyak tau. Terutamanya kalau kita buat perkara-perkara sunat ni. Jadi apakah perkara sunat? Apakah perkara sunat ketika berpuasa? Yang pertama adalah bersahur.
bila nak bersahur ni? Sahur ni adalah sebelum subuh tu. Kita bangun, kita sahur kan? Dan sunat untuk melambat-lambatkan sedikit sahur. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu bersahur kerana di dalam sahur itu terdapat keberkatan. Dan melambat-lambatkan sikit sahur tu sebab apa? Kadang-kadang kita ni suka pukul 12 sahur terus lah kan. Okey. Dah bangun sahur nak buat apa? Dah bangun sahur. Lepas sahur tu tunggulah solat-solat ke ngaji dulu ke. Lepas tu terus solat subuh. Jangan tidur. Okey. Yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Sunat untuk kita menyegerakan berbuka puasa. Yang ketiga, berbuka dengan rutab atau tamar. Rutab atau tamar ni maksudnya kurma lah. Kurma basah dan kurma kering. Okey, sunat untuk kita berbuka puasa dengan kurma. Dan seterusnya adalah sunat untuk kita berdoa sebelum berbuka. Doa sebelum berbuka tu, waktu sebelum berbuka tu adalah waktu mustajab doa. Masa tu doalah, mintalah dengan Allah apa sahaja kan. Minta dengan Allah sebab waktu tu adalah waktu mustajab doa kan. Allah tunggu ni mana hamba dia ni nak berdoa kan. Okey, berdoalah. Okey, seterusnya apakah hikmah berpuasa? Okey, mari kita lihat apakah hikmah berpuasa. Okey, hikmah berpuasa yang pertama adalah dapat mendidik diri kita, mengawal nafsu kita daripada melakukan perkara-perkara yang Allah larang. Kita tahan diri kita daripada mengumpat, bercakap tentang orang, melemparkan kata-kata kesat. Kita didik nafsu kita supaya jangan buat benda yang Allah larang tu, jangan buat. Masa bulan puasa kita didik diri kita. Seterusnya mendisiplinkan diri. Mendisiplinkan diri. Masa bulan puasa kita ajar diri kita untuk lebih berdisiplin. Yang seterusnya adalah merehatkan sistem pencernaan. Yang ni saya sebut masa awal-awal dulu, bila mana makanan tak masuk, jadi sistem pencernaan kita lebih relax. Okey. Seterusnya adalah meningkatkan pembakaran lemak dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Puasa ni dapat membantu mengurangkan kolesterol dan mengurangkan berat badan sepanjang bulan puasa. Okey. Seterusnya adalah meningkatkan fungsi otak dan meningkatkan sistem pertahanan badan. Okey, sebab bila bulan puasa ni kita punya kalau ada orang yang tabiatnya merokok, makan berlebihan kan, jadi bulan puasa ni dia akan tersekatlah sikit, jadi membantu kepada sistem badan kita untuk lebih baik. Dan puasa ini adalah seperti tongkat ajaib yang boleh menyembuhkan penyakit yang membabitkan perut. Ni kata seorang doktor daripada Amerika, Dr. Matt Fadden. Dia cakap bahawa puasa ni dapat menyembuhkan penyakit yang membabitkan perut. Okey. Seterusnya apa lagi hikmah puasa? Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Macam mana kita membuktikan kita ni bertakwa kepada Allah? Dalam dalil nakli tadi sebutkan, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertakwa maka berpuasalah. Wajib ke atas kamu untuk berpuasa, untuk membuktikan ketakwaan kepada Allah. Kita buat apa yang Allah suruh. Allah suruh apa? Allah suruh puasa. Jadi kita sebenarnya membuktikan ketakwaan kita kepada Allah dan kita meninggalkan larangan Allah. Seterusnya mencegah penyakit lah, mencegah penyakit perut, kita mencegah daripada stres, okey, menyerahkan dan membuang segala toksik-toksik dalam badan kita. Okey, dapat mengurangkan tekanan darah daripada penyakit jantung, macam-macam penyakit kita boleh tercegah daripada puasa ni, hikmah berpuasa. Seterusnya adalah memupuk sifat mahmudah. Sifat mahmudah ni apa? Sifat-sifat yang baik. Seperti apa? Sabar, jujur, amanah, bertimbang rasa. Okey, seterusnya merasai penderitaan orang lain. Okey, merasai penderitaan orang lain yang tiada makanan. Kan, orang yang tak ada makanan, sebab kita ni masa puasa je kita tahan makanan, kita tak makan kan. Tapi
Orang yang memang tak berduit dari sudut ekonominya memang tak makan pun. Jadi kita dapat merasai macam mana apa yang diorang rasa ketika diorang tak ada makanan. So dia akan mewujudkan apa? Rasa syukur kita kepada Allah kerana kita masih lagi diberi rezeki yang banyak. Okey, seterusnya adalah kitaran puasa. Okay, ini adalah kitaran biasa yang ketika bulan Ramadan. Yang pertama, awak akan bangun sahur. Yang kedua, lepas dah sahur, apa yang perlu kita buat masa bulan puasa? Jauhkan perkara yang boleh membatalkan puasa. Contohnya makan dan minum di siang hari. Lagi apa lagi? Muntah dengan sengaja. Ada orang tanya, Ustazah, kentut tu batal puasa tak? Kentut tak batal puasa. Buang angin tu tak batal puasa. Dia batal wuduk. Dia tak batalkan puasa. Takkanlah awak nak tahan angin awak seharian kan? Okey. Yang ketiga, mengelakkan diri daripada perkara yang mengurangkan pahala puasa. Contohnya apa? Contohnya mengata orang. Cakap perkara-perkara kesat. Cakap benda-benda yang tidak berfaedah. Itu mengurangkan pahala puasa. Yang keempat, memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan zikir. Yang kelima, berbuka puasa. Apabila dah masuk waktu berbuka, kita berbuka puasa. Kita segerakan berbuka puasa. Dan yang keenam, solat terawih. Ini biasa kita buat kan. Tapi jangan lupa, sebelum solat terawih, ada solat Isyak dan solat Maghrib. Jangan pula solat Maghrib tak pergi, solat Isyak tak pergi, tiba-tiba solat terawih. Solat terawih ini sunat. Solat Isyak, solat Maghrib itu wajib. Okey, ada lagi tak tambahan kalau kita nak buat untuk tambahkan pahala puasa kita? Ada lagi, iaitu sedekah. Lagi, solat malam. Berzikir, tolong mak ayah. Kenapa? Sebab Allah janjikan pahala yang berlipat ganda pada bulan Ramadan ini. Bukan kata bulan-bulan lain tak bagus, tapi bulan Ramadan ni Allah specialkan. Allah bagi, Allah lipat gandakan amalan. Jadi kita tak nak ke Allah nak bagi hadiah kan? Okey. Ustazah rasa sampai di situ saja tajuk kita pada hari ini, iaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Murid-murid, jangan lupa untuk berpuasa dan niatkanlah kita nak puasa tahun ini kerana Allah. Kerana nak dapatkan keredaan Allah. Kalau mana ada ibu bapa yang menawarkan, okey, kalau abang puasa, kalau kakak puasa, ibu bagi RM5. Tak apa, tak ada masalah. Tak salah pun dapat habuan di dunia, hadiah di dunia. Tapi kita jangan lupa, kita puasa, kita dapat RM5, kita nak juga Allah bagi pahala kat kita. Jadi jangan, betulkan niat. Puasa itu kerana Allah, supaya hadiah daripada Allah pun kita dapat, hadiah daripada ibu bapa kita pun kita dapat. Puasalah dengan ikhlas, puasalah kerana Allah. Okey, sekian saja. Sekian. Baiklah, sampai di sini saja. Semoga kita dapat berjumpa lagi untuk pembelajaran yang akan datang. Jangan lupa untuk jawab soalan dan buat latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.